Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zonza Awang. Ini Ringkas TVS. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2001 atau Belanjawan 2021 di peringkat dasar pada Khamis. Mengambil kira pandangan pengamal undang-undang, Shankar Asnani berkata, belanjawan yang diluluskan itu menjadi bukti sokongan terhadap kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah suara rakyat juga didengari dalam memastikan kelulusan belanjawan itu dapat dilakukan demi kesejahteraan semua pihak, terutama ketika negara berdepan krisis pandemik COVID-19. Manakala dalam konteks Sarawak, beliau menyifatkan ia sebagai peluang cerah untuk memperkukuhkan perjalanan dalam memperjuangkan hak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. You see, if the budget is not approved, it will affect the whole country. But with the budget being approved today, it is a show of strength in support of the Right Honourable Prime Minister Tan Sri, who still commands majority support, which is good for the country. But for Sarawak, we definitely may have to ask for more. We have to assert our rights. So the MA 63, the whole review of the whole thing has to be expedited. So it is not that we are asking for more during these difficult times, but we are asking for our right under Malaysia Agreement. That is all. Sementara itu, kerajaan turut bersetuju untuk memperluaskan pengeluaran skim iSINA daripada akaun satu kumpulan wang simpanan pekerjaan KWSP kepada semua ahli yang terjejas pendapatan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, pengeluaran tersebut akan memanfaatkan lebih 8 juta pencarum berbanding 2 juta sebelum ini, sekaligus menaikkan kadar pengeluaran dari RM9,000 kepada RM10,000. Just true. Setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program iSINA kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih, Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun satu. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif pencarum atau tidak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendedahkan kawalan di sempadan bakal diperkasakan dengan kelengkapan aset dan fasiliti moden. Ini terkandung dalam perancangan Kementerian Dalam Negeri KDN yang sedang merangka pelan strategik secara holistik bagi merealisasikan inisiatif ini. Bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat. Datuk Ketua,
Kementerian Dalam Negeri sedang merangka pelan strategik secara holistik bagi memperkasakan kawalan keselamatan di sepadan negara, selain melibatkan perolehan aset serta fasiliti yang bersifat moden dan terkini. Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPTN 2001 hingga 2025 bakal diolah selari dengan acuan Malaysia bagi melihara, mengukuh dan meningkatkan perpaduan masyarakat di negara ini. Menteri Paduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, pelan berkenaan kini berada pada peringkat akhir sebelum ia siap sepenuhnya. Menurutnya, rangkaian pelan itu bersifat khusus dan konkret dengan tujuan dapat meneruskan agenda perpaduan negara. Dan pelan tindakan perpaduan negara ini memperkenalkan pelan pelaksanaan baru berdasarkan kepada satu perubahan semasa masyarakat negara dan pasaran menerapkan rukun negara sebagai rukun perpaduan teras kepada pelan tindakan perpaduan negara ini. Ketiga, strategi tindakan yang konkret spesifik dirancang dalam tempoh tertentu bagi memudahkan pemantauan berkala dilakukan. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya di Dewan Rakyat pada Khamis. Sehubungan dengan itu, jelasnya PTPN bersifat spesifik, inklusif dan holistik yang bakal memacu pelaksanaan hala tuju negara merentasi pelbagai kementerian dan agensi kerajaan bagi menggerakkan usaha-usaha ke arah penyatuan dan integrasi nasional. Dan pelan ini yang berhormat diolah sesuai mengikut kepada acuan Malaysia, iaitu mengutamakan individu, keluarga, komuniti untuk kita perkukuhkan lagi ikatan perpaduan itu. Bertemu kembali. Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob maklumkan pihaknya mencadangkan agar program latihan khidmat negara PLKN dilaksanakan semula kerana ia dilihat mempunyai impak yang baik dalam membina semangat patriotisme. PLKN yang mula diperkenalkan pada Disember 2003 itu merupakan program yang menyediakan modul latihan selama 3 bulan meliputi modul fizikal, kenegaraan, pembinaan karakter dan khidmat komuniti dengan 85,000 hingga 95,000 pelatih setahun. Ada yang mencadangkan agar ia diperbarui dengan penambahbaikan dan ada juga yang mengatakan isu ini tidak wajar dilaksanakan. Ini kerana fokus utama pada masa ini adalah untuk memulihkan ekonomi negara serta menfokuskan kepada nasib rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pun begitu, bagi Syamsar Binuddin, beliau merasakan program seumpama ini wajar dilaksanakan demi memajukan negara ke tahap selanjutnya dan mempertingkatkan lagi semangat nasionalisme dalam kalangan belia. Jadi bagi kami, it's better. Bukan sebab apa. Kebanyakan negara lain pun melaksanakan ketenteraan macam ya. Salah kita laksanakan balik benda ya. Sebabnya memupuk semangat nasionalisme. Memang better lah dilaksanakan balik. Nak madahnya membazir duit kerajaan juga sebab benda ya memang untuk rakyat masa depan. Mengulas mengenai tempoh menjalankan latihan, tambah Syamsarbi, 6 bulan adalah tempoh yang sangat sesuai. Ini kerana banyak input-input penting yang dapat diperolehi ketika mengikuti program berkenaan. 6 months? Sebab kebanyakan negara luar, kita ambil contohlah macam Singapura ataupun Korea lah. Tidak menjalankan latihan ketenteraan, bukan PLKN lah, ketenteraan selama setahun dan wajib. Why not kita Malaysia? Kita nak menjadi maju nak. Jadi kita mestilah melaksanakannya. 6 months bagi kami enough lah 6 months. Si perlu kita ambil 1 year. 1 year macam negara sidak ya. Macam kita tu belum mencapai macam ya lah. 6 months enough lah sebab banyak manfaatnya dari dekat PLKN ya. Bukan setakat jati diri. Macam-macam kita boleh dapat di sini. Manakala bagi Ahmad Afizal pula, PLKN masih lagi relevan untuk dilaksanakan tetapi haruslah bersesuaian dengan kehendak semasa dan situasi negara pada masa kini. Di pandangan saya, PLKN masih lagi relevan tapi buat masa sekarang memang tidak dapat diteruskan disebabkan oleh pandemik yang sedang berlaku. Jadi mungkin masa akan datang ia boleh dibangunkan semula. Untuk rekod, pada Ogos 2018, program PLKN telah dimansuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan atas sebab-sebab tertentu dan purata perbelanjaan juga menunjukkan ia telah memakan belanja sebanyak RM600 juta setahun.
Susulan penurunan kes jangkitan tempatan di daerah Kuching, Jawatan Kawasan Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di kawasan itu ditamatkan pada Jumaat. JPBN Sarawak dalam kenyataannya berkata daerah Kuching telah bertukar daripada status merah kepada jingga dengan kes jangkitan tempatan dilaporkan sebanyak 30 kes sehingga 26 November 2020. Pada Khamis, terdapat 7 kes baru yang pulih dan dibenarkan discharge. Bagaimanapun, terdapat juga penambahan 4 kes baru positif COVID-19 di daerah Kuching setakat ini. Sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,062 kes. Kesemua kes jangkitan juga merupakan kes import yang dikategorikan sebagai kes import A dan import B, iaitu kes jangkitan daripada kawasan berisiko COVID-19 dan kes jangkitan luar negara. Sementara itu, tiada kluster baru dilaporkan pada Khamis dan jumlah kluster aktif masih lagi kekal sebanyak 6 kluster, iaitu kluster besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Sabekas. Dengan itu, Kuching masih lagi berstatus jingga, Miri dan Lawas berstatus kuning dan 37 buah daerah lain di Sarawak kekal berstatus hijau. Memandangkan situasi semasa COVID-19 di daerah Kuching mencatatkan penurunan kes, Majlis Islam Sarawak MIS telah memutuskan untuk memberi kebenaran kepada Masjid Jamik Negeri Sarawak menerima seramai 400 jemaah bagi menunaikan solat Jumaat dan solat 5 waktu. Bagi masjid dan surau yang lain di Kuching, had jemaah dibenarkan untuk menunaikan kewajipan bersolat adalah tidak melebihi 200 orang. MIS dalam kenyataan bagaimanapun berkata, kelonggaran penetapan had bilangan jemaah ini mestilah berlandaskan pematuhan SOP yang telah ditetapkan. MIS juga menggugurkan tuntutan wajib mengerjakan solat Jumaat bagi sesiapa yang tidak memperolehi kuota jemaah. Sebaliknya hanya wajib menunaikan solat fardu zuhur. Arahan ini berkuat kuasa mulai 26 November sehingga diisytiharkan PKPB ditamatkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Saya Nuzul Awang. Selamat hormat dan jumpa lagi.